Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبي وإلهام الملائكة المقربين يا أرحم الراحمين. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Tuan-tuan para hadirin sidang Jumaat yang dikasihi lagi dirahmati Allah. Apa khabar tuan-tuan? Alhamdulillah, kita bersyukur setinggi kehadiran Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan, di atas peluang yang Allah berikan kepada kita pada hari yang sangat mulia, hari Sayyidul Ayyam, hari Jumaat. Mudah-mudahannya segala amalan baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kurniaan, keberkatan, diberikan kebahagiaan. Mudah-mudahan ia juga menjadi sebab supaya kita diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati lagi kasih Allah sekalian, tuan-tuan, esok 16 September 16 September ni tuan-tuan ialah cuti umum. Tapi dah esok tuan-tuan, Sabtu memang cuti lah. Seronok tuan-tuan kalau 16 September tu jatuh cuti hari kerja. Jadi panjang sikit kita cuti. Tapi tak apa, nak buat macam ni tuan-tuan, hari ni, tahun ni jatuh pada 16 September, hari Sabtu. Apa dia tuan-tuan? Hari Malaysia, kan? Baik tuan-tuan sekalian, kalau ruang yang agak terbatas ini, saya kira kalau kita nak ambil daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala sebut. Allah sebut apa? Wa antasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah secara keseluruhan, jami'a, wa la tafarraqu, jangan kamu berpecah belah. Maka tuan-tuan, kita baru sahaja kurang lebih menyambut hari kemerdekaan 31 Ogos baru ni. Hari ini dah 15 September, maknanya dah berlalu 2 minggu lepas. Dan esok pula tuan-tuan bakal menjelma panjangnya umur kita, insya-Allah, 16 September. Baik hari perayaan kemerdekaan, hari kebangsaan, ataupun 16 September, kalau kita nak ambil secara umum, poin dia ataupun dia punya matlamat ni ialah kepada perpaduan. Bebasnya kita, merdekanya kita daripada penjajah kerana kekuatan, kerana perpaduan, kerana kesatuan yang dibina sesama kita. Tuan-tuan, alhamdulillah tuan-tuan, kita walaupun masyarakat majmuk, dominannya, majoritinya ialah Melayu Muslim, dengan tak dinafikan hak-hak kepada yang tidak Muslim. Alhamdulillah tuan-tuan, dah 66 tahun kita mencapai kemerdekaan. Dan esok tuan-tuan kita akan menyambut hari Malaysia. Hadirin yang dirahmati lagi kasih Allah sekalian, benda ni walaupun kalau kita nak sembang tuan-tuan, walaupun kalau kita nak bagi sebagai satu perkongsian, mungkin kalau lihat semata-mata kemerdekaan, maka kita mungkin agak terlewat lah kalau kita nak sembang tentang kemerdekaan pada hari ini. Cuma tuan-tuan, apa saya nak bawa, yang saya rasa kita boleh kaitkan dengan apa yang telah pun kita lalui sebelum ini, 2 minggu lepas. Dan esok pun tuan-tuan, saya rasa benda ini kita boleh kongsikan, dan ia boleh dijadikan sebagai satu renungan, sebagai satu panduan yang boleh berkekalan sampai bila-bila.
Kenapa? Pertama, tuan-tuan, hujahnya ialah kerana kita hidup ni tuan-tuan bukan setakat di dunia, tapi kita nak juga hidup tuan-tuan di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Kalau bincang tentang soal merdeka, kita bukan setakat nak merdeka di dunia, tetapi juga nak merdeka di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebut tentang kemerdekaan di dunia, kita tidak lagi dijajah, kita tidak lagi dibelenggu dengan kuasa-kuasa asing. Kita mencapai kemerdekaan, kebebasan dan juga kejayaan. Kalau sembang tentang soal merdeka di akhirat, tuan-tuan sudah tentulah kita sangat maklum, kita sangat tahu tuan-tuan, ialah kita mendapat keredaan Allah, mendapat ihsan Allah Subhanahu wa taala, dengan kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, saya kira nak ambil 7 perkara. 7 perkara ataupun 7 poin sesuai dengan 7 huruf, ataupun 7 abjad yang ada dalam merdeka tu sendiri tuan-tuan. Kan, MERDEKA. Kan, lebih kurang macam sekolah tuan-tuan kan. Supaya kita nampak apa erti kata, sebab kita sebut tentang soal kemerdekaan, kita nak sebut tentang Hari Malaysia sepatutnya. Kan, ialah kita nak bawa di segi soal sebagai seorang bukan semata-mata jati diri sebagai seorang rakyat Malaysia, tapi juga tentang kita mempunyai jati diri sebagai seorang hamba Allah. Kan, tidak salah kita sebutkan bahawa untuk kita cinta kepada negara kita, cinta kepada bangsa kita. Kan ini tuan-tuan disebut oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut apa? Hubbul watan minal iman. Cintakan, kasih sayang kita kepada negara kita, watan, tempat kita, tuan-tuan, ialah sebahagian daripada keimanan. Baik, tuan-tuan sekalian, pertama sekali ialah apa dia? Yang pertama sekali tuan-tuan ialah merdekakan jiwa kita, perasaan kita, hawa nafsu kita daripada belenggu ataupun daripada hasutan, godaan kepada perkara yang tidak baik. Bebaskan diri kita tuan-tuan. Hari ini masalah kenapa? Hari ini kenapa masalah kepada orang masih lagi tidak sanggup, orang masih lagi enggan untuk tunduk patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala? Kerana ada jiwa dia, perasaan dia, pemikiran dia, tentu sekalian, daripada mengikut lunas-lunas apa yang disebutkan oleh Allah tadi, ila wa'tasimu bihablillahi jami'a, hendaklah kamu berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati lagi kasih Allah sekalian, kita dah merdeka 66 tahun. Kita sebut kita nak soal apa tuan-tuan, nak apa hari ini. Kalau sebut di Sumanjaya tuan-tuan semua ada, pasar rayanya ada, itu dan juga inilah tuan-tuan, nak urap panjang tuan-tuan sangat maklum. Tapi tuan-tuan, kita sebutkan ialah bagaimana jati diri sebagai seorang Muslim. Mereka masih lagi dibelenggu, masih lagi dijajah dengan pemikiran apa? Ialah seseorang yang meletakkan agama hanya dari segi bab-bab yang tertentu. Hadirin yang dirahmati lagi kasih Allah sekalian, ada di kalangan orang kita pemikirannya seseorang tentu sekalian ialah bila bicara tentang soal agama hanya berkaitan tentang soal masjid dan juga surau. Jauh sekali dari segi soal way of life. Islam ini adalah way of life sebagai satu cara hidup kehidupan dia. Tuan-tuan, ada orang yang dia bersembahyang tetapi dia masih lagi mendedahkan aurat. Yang penting dia kata apa? Inilah saya tak nak jadi hipokrit. Ini tuan-tuan, perkataan hipokrit ni agak telah pun dinormalisasikan. Tapi saya sembahyang, saya puasa. Apa lagi tuan-tuan? Kalau ada kesempatan, ada rezeki lebih, saya pergi umrah. Tapi saya nak jadi diri saya mesti lagi belum sampai seru untuk saya ikut perintah Allah untuk tutup aurat. Kan? Kalau berniaga, kan? Kalau bincang soal halal haram, bincang soal itu dan juga ini, bila nak untung, bila nak kaya. Tapi semayang, alhamdulillah saya istiqamah lagi buat semayang. Kan? Jadi tuan-tuan sekalian sebutkan ialah orang yang ada kalau pemikiran yang macam ni, yang mengasingkan urusan dunia dengan kehidupan. Tuan-tuan, dari segi soal akidah, dia panggil ini tuan-tuan kena jaga-jaga ialah pemikiran sekularisme. Apa sekularisme tuan-tuan? Sekularisme ni ialah apa dia? Pemikiran yang meletakkan urusan-urusan dunia ialah jauh daripada urusan-urusan agama. Agama hanya diletakkan tentang ibadah-ibadah yang khusus.
Ustaz, kalau saya nak main bola ni ustaz kena pakai seluar pendek. Nak main sepak takraw kena pakai seluar pendek. Sebab apa? Kalau pakai seluar panjang tu pergerakan agak terbentuk payah nak mencapai kemenangan. Tapi kalau saya nak semayang, saya cari kemplekat balik. Nak semayang sebab apa? Semayang tu wajib tutup aurat. Bola ni ada pilihan. Tuan-tuan, buat fikiran macam tu. Baik. Itu belum lagi satu sekularisme. Liberal tuan-tuan. Liberal ni jadi sampai satu peringkatnya apa? Liberal ni macam orang, kalau kita tuan-tuan masih ingat lagi masa bulan Ramadan hari itu. Di Indonesia tuan-tuan sembahyang tarawih 20 rakaat 20 minit. 20 rakaat 20 minit. Punyalah cepat express tuan-tuan. Asia pun kalah dengan dia. Punya sembahyang sebab apa? Asal fikir aku buat tarawih 20 rakaat selesai. Sebab tu tuan-tuan pernah dulu orang cerita liberalnya setengah pemikiran kita ialah asal sahaja benda itu, agama ini boleh buat secara logik akal walaupun bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan benda itu diterima oleh masyarakat, maka ini tentu satu benda yang disebutkan pemikiran liberal. Baik, tuan-tuan nak sebutkan ialah kalau pemikiran yang begitu masih lagi belum ada dalam ataupun masih lagi berlaku dalam negara kita ataupun ada setengah orang kita, maka tuan-tuan ini bukan lagi disebutkan masih lagi pemikiran kita masih lagi dijajah walaupun sebenarnya tempat kita telah pun merdeka. Ini tuan-tuan kita sebutkan. Baik, tuan-tuan, itu yang pertama ialah merdekakan jiwa akal kita daripada belenggu-belenggu penjajahan dari soal mengasingkan agama daripada kehidupan kita yang dipanggil sekularisme. Menyamaratakan soal kehidupan manusia seolah-olah tidak ada batas sempadan, tidak ada zon merah. Saya semayang tapi kalau bab bersalaman dengan antara lelaki perempuan tak apa, walaupun kami tidak ada apa-apa tujuan, sekedar ini dasar hormat menghormati, tak apa, salah. Ini tentu pemikiran liberal yang ada. Setengah-tengahnya orang menganggapkan asas saja baik. Baik kenapa orang kata dia baik? Ini tuan-tuan bahaya juga di kalangan orang kita. Asal dikatakan baik dengan sebab apa? Buat benda yang baik, orang suka, sampai ke tuan melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, ini dikira di antara pemikiran yang seolah nak menormalisasikan satu benda yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lebih diraikan pandangan manusia sehingga masyarakat terima dia sebagai satu benda yang tidak ada masalah apa-apa. Kan? Hadirin yang dirahmati lagi kisah sekalian, itu yang pertama. Yang pertama iaitu kita merdekakan jiwa kita, akal kita daripada hawa nafsu ataupun daripada pemikiran yang nak mengasingkan urusan dunia daripada kehidupan kita. Tuan-tuan sekalian, yang kedua I apa tuan sekalian ialah tuan-tuan, yang kedua ialah kita eratkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita bincang hanya soal kemerdekaan, mungkin kita hanya akan nampak sambutannya hanya setahun sekali pada 31 Ogos. Tapi kalau kita nak bawa kemerdekaan, merdeka yang kita nak bawa sebagai satu jati diri sebagai seorang muslim, sebagai seorang hamba Allah, kita akan nampak tuan-tuan, yang kedua ini ialah eratkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan? Bagaimana tuan-tuan orang melihat kehidupan dunia hari ini tidak ada kaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan nampak hiburan ini ialah semata-mata ialah untuk mencapai ketenangan, untuk mencapaikan disebutkan ialah mencapai satu benda yang kebahagiaan. Orang dapatkan ketenangan tentu sekali ialah benda melawal hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh mudah tuan sekalian, apabila orang tidak mengeratkan letakkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala hanya semata-mata tentang soal benda, disebut dari segi istilah Arab tu madiyah, kebendaan, maka tuan-tuan orang akan kesampingkan soal halal haram. Orang akan rasa tak apa mencuri, orang takkan rasa tak apa tuan-tuan kalau ambil riba dan juga rasuah sebagainya, sebab dia jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, minta maaf sebut kalau boleh kita kongsikan, kita lihat masalah-masalah yang berlaku dalam masyarakat kita, walaupun kita tak nak nafikan, ramai sangat tuan-tuan orang yang baik, orang-orang yang soleh macam tuan-tuan kita semua insya-Allah tuan-tuan sekalian. Kalau kita lihat segelintir kecil orang-orang yang bermasalah lagi soal keluarga dia, masalah pada soal peribadi dia, masalah lagi soal masyarakat, hingga sampai peringkat buat jenayah. Tuan-tuan, apa teman kita sebutkan ialah orang yang luar daripada batas kemanusiaan. Kalau kita lihat balik tentang bagaimana kehidupan dia dengan Allah, semayang ini tuan-tuan jauh sekali.
Jauh semayang ni tuan-tuan, jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan tu makan minum ni tuan-tuan, tak kisah soalan halal haram. Yang penting aku kenyang walaupun sumber-sumber dari yang haram. Yang pentingnya aku kaya, sebab apa? Walaupun aku tak puasa sikit 2-3 waktu semayang. Sebab apa? Akhirnya tuan-tuan sekalian, masih lagi jiwa dia belenggu dengan hawa nafsu, nafsu yang tidak baik, sehingga sampaikan menjadikan dia jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tuan-tuan hadirin yang dirahmati lagi kasih Allah Subhanahu wa taala sekalian, kan dalam surah Al-As Allah sebut apa tuan-tuan? Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Tuan-tuan, banyak orang tuan-tuan Allah berikan nikmat masa dia, panjang umur dia, kesihatan dia yang baik, masa berlalu macam tu tuan-tuan. Tapi dalam arti kata dia nak supaya dia menjadikan orang beriman. Orang kita tuan-tuan sangat sensitif, kita saya sendiri pun sensitif. Tiba-tiba kamu kata, kamu ni tak Islam, kamu ni telah terkeluar daripada Islam. Oh, sensitif tuan-tuan. Tapi kalau perilaku perbuatan kita tidak menunjukkan kita orang beriman, bukan setakat orang beriman ni mesti ditunjukkan dengan amalan salih. Itu sebagai satu cara untuk kita dekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan, kita orang kata apa, tepuk dada tanya iman kita, tepuk dada tanya kepada apa kemampuan ibadah kita nak buatkan, dekatkan diri kita kepada Allah. Tentu maka tidak ada cara yang lain tentu sekali ialah menjadikan setiap perbuatan kita, orang berniaga, kan, minta sebut juga tentang orang yang berpolitik, orang yang berhiburan, orang yang sukan, orang berniaga dan seumpamanya, orang berkeluarga tuan-tuan, ialah menjadikan matlamat dan tujuan dan juga apa yang dilakukan setiap hari, setiap masa, bangun pagi, tidur dia balik tuan-tuan, semuanya ialah wama khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan juga manusia ialah untuk semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah kita akan duduk dalam kerangka ialah mengeratkan, dekatkan diri kita dalam keadaan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, yang ketiga, kata tuan, ialah apa tuan-tuan? Ialah kita rapatkan saf, rapatkan perpaduan kita. Kan? Inilah tuan-tuan. Sebab tu kejayaan kepada kita ni, dari soal kita nak berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, kerana dulu tuan-tuan kita ada solat berjemaah. Tuan-tuan, solat berjemaah ni tuan-tuan sekalian, kalau kira kiri kanan kita, kalau tuan-tuan tengok kawan kita, tengok kiri kanan kita sekarang, siapa dia tuan-tuan? Kita mungkin kenal kawan kita, kan? Tuan-tuan, nak sebutkan kita nak dekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala mesti dalam keadaan berjemaah, mesti dalam keadaan bersama-sama. Ta'awunu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awunu 'alal ismi wal 'udwan. Tuan-tuan, kalau ambil apa yang Allah sebut ini, ta'awunu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong, dalam ke atas jalan yang kebaikan dan juga atas jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah tuan-tuan titik persamaan untuk kita bersatu padu. Tuan-tuan, kita dengan isteri kita, ni orang perempuan tak ada tuan-tuan, bolehlah mengumpat sikit, kan? Apa tuan-tuan, kalau kita tengok kita dengan isteri kita, kita hidup kahwin, kahwin, ada yang baru kahwin, ada yang fasa honeymoon, ada yang dah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Kalau kita tengok cek-cek balik tentu, sebab kita je kenal isteri kita, orang lain tak kenal isteri kita tuan-tuan. Tengok dia dengan kita, banyak persamaan ke banyak perbezaan? Ada sikit lah ustaz, banyak persamaan, perbeza pun ada. Ustaz, saya ni banyak perbezaan saya dengan isteri saya, persamaan tu sikit dah 20%. Ustaz, kami ni macam kucing dengan apa tuan-tuan, kucing tikus pantang jumpa apa tuan-tuan. Tapi sebab apa boleh menghormati? Sebab suami ingat ini amanah dia sebagai suami kepada isteri dia. Isteri dia ingat ini suami dia. Kenapa yang mengikat ni? Sebab ni ialah amanah. Kenapa yang mengikat? Sebab ini ialah suami isteri. Tuan-tuan, sebab tu kalau nak cari kita ni sama dengan orang, aku ni tak sekepala dengan dia, memang tu kepala masing-masing tuan-tuan. Nak cari yang sama dengan kita pakai sampai boleh pun tak boleh. Kita dengan adik-adik kita tuan-tuan sekalian, walaupun keluar dari rahim ibu yang sama, takkan sama tuan-tuan. Kita nak cari persamaan, yang banyak ialah perbezaan. Tapi kita cari persamaan, insya-Allah tuan-tuan kita akan boleh bersama. Tapi kalau kita akan cari berbeza,
perbezaan, maka kita akan jumpalah perbezaan itu. Maka tuan sekalian, hari ini kita sebutkan ialah bagaimana Nabi SAW, bagaimana Nabi tuan-tuan sekalian dengan nikmat yang kita dapat pada hari ini, kita tak boleh nafikan ialah faktor yang paling besar tuan-tuan. Perintah Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi untuk berhijrah daripada bumi Makkah ke bumi Madinah Al-Munawwarah. Antara agenda pertama tuan-tuan ialah Nabi bangunkan ataupun Nabi bina Masjid Quba. Nabi persaudarakan antara Aus dan juga Khazraj. Nabi persatukan juga tuan-tuan Ansar dengan Muhajirin atas nikmat kesatuan yang ada, yang digagaskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka nikmat Islam, tertubuhnya negara Islam, nikmat Islam itu sampai dulu sampai sekarang kita rasa nikmat itu tuan-tuan, kan dengan sebab apa? Ada yang perpaduan. Sebab itulah hadirin yang dirahmati lagi kasih Allah sekalian, bab berbeza memang kalau nak cari berbeza memang boleh berbeza, tapi kena ingat aku Islam, dia pun Islam. Ini tuan-tuan matlamat yang kita perlu cari tuan-tuan. Bukan sekali kita nak cari berbeza, asal kata dia ini berbeza dengan kita, langsung kita ketepikan kebaikan-kebaikan yang ada. Sedangkan walaupun yang dibawa kebaikan itu ialah mengarah kepada mencari keridaan Allah, benda yang kebaikan untuk masalah masyarakat dan juga umat, kita ketepikan perbezaan tersebut, kita cari titik persamaan tuan-tuan. Apa saja keadaan. Sebab itulah tuan-tuan, kita di komuniti, kita di masjid, di surau, di taman pun duduk ke apa kat sebelah tuan-tuan, ialah memang kita akan jumpa orang. Kalau cari salah dia, cari beza dia, boleh cari. Tapi kalau nak cari persamaan, apa persamaan kita? Kita menghadap Allah, sembah Allah, kita diikat dengan kalimat tauhid, kalimat syahadah. Kenapa kita nak perbesarkan isu-isu perbezaan tuan-tuan? Yang keempat ialah di ni tuan-tuan, apa dia? Di ni tuan-tuan, kita dekatkan diri kita dengan alim ulama, dengan tutup kan? Jangan kesampingkan. Kenapa? Penegasan Nabi sebut al ulama warasatul anbiya. Ulama ni tentang pewaris para nabi. Maknanya kena dekatkan diri kita dengan orang-orang yang soleh. Maka tuan-tuan, dia berkait dengan yang kelima tuan-tuan, ialah dengan kita eratkan kita ini dengan majlis ilmu. Sebab tu tuan-tuan sekalian, bila kita nak ambil tentang soal kita ni nak jadi seorang yang hebat, orang yang berjaya, orang yang merdeka, orang yang bebas. Orang yang bebas macam mana? Dengan bebas daripada belenggu dosa, dengan dapat pahala, ialah dekatkan diri kita dengan alim ulama, dengan orang-orang yang soleh, dan tidak ada cara yang lain. Ialah tuan-tuan sekalian, mereka ini orang-orang yang baik, alim ulama, tutup tuan-tuan, ialah ada di dalam majlis ilmu. Allahu akbar tuan-tuan. Sebab apa ini disebutkan oleh Nabi kita? Man salaka tariqan yaltamisu fi ilma, siapa yang melalui satu jalan untuk menuntut ilmu, bersungguhnya dia menuntut ilmu tuan-tuan, mengobarkan harta jiwa dia untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, sahalallahu lahu tariqan bihi ilal jannah. Allah akan permudahkan kepada dia urusan ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu disebutkan tuan sekalian, kita nak jadi orang baik kan tuan-tuan. Tak ada tuan-tuan dia bangun, Ustaz, saya ni memang fitrah saya nak jadi orang jahat. Tuan-tuan, orang jahat pun tuan-tuan, anak dia tak nak bagi jadi orang jahat macam dia. Dia pencuri tuan-tuan, dia tak nak supaya anak dia pencuri, sebab fitrah nak kebaikan. Kan. Orang kita nak jadi orang yang baik tuan-tuan, mesti berkawan dengan orang yang baik. Disebutkan ialah al-mar'u 'ala dini khalili. Seseorang itu bergantung kepada kawan dia. Kalau dia berkawan dengan orang yang baik, insya-Allah jadi orang baik. Maka orang yang nak jadi orang yang baik kena berkawan-kawan dengan orang yang baik. Dan mesti di tempat-tempat yang baik tuan-tuan. Di tempat-tempat yang baik, di majlis yang baik. Apa tuan-tuan? Ialah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Disebut apa? Raudatun min riyadil jannah. Sebab tu hadirin yang dirahmati lagi kasih Allah sekalian, dia berbalik pada apa kita sebutkan tadi, bagaimana kita nak jadikan diri kita sentiasa dekatkan diri pada Allah. Nak jadikan jiwa kita tu ialah jiwa yang merdeka, jiwa yang tidak mengikut hawa nafsu yang tidak baik. Tuan-tuan, saya orang kata ustaz, nafsu ni tak betul ke, salah ke? Tak tuan-tuan. Kalau tak ada nafsu tuan-tuan, tuan-tuan tak makan. Ada nafsu baru makan.
Ada nafsu kita kahwin tuan-tuan, ada nafsu kita nak pergi berjalan, nafsu yang baik tak ada masalah, ada nafsu keinginan kita buat benda yang baik, nafsu yang tak baik ni kita kena kontrol tuan-tuan. Maka mestilah dengan ilmu, dengan kita dekatkan diri kita dengan ahli ulama. Tuan-tuan hadirin yang hadir lagi kasih Allah sekalian, K untuk yang keenam daripada perkataan merdeka tu. Kan? Tuan-tuan ialah apa dia? Ialah setelah mana kita dekatkan diri dengan Allah, kita dah kuat, kita dekatkan diri kita dengan ahli ulama, ya, kita dekatkan diri kita dengan majlis ilmu. Tuan-tuan, inilah tuan-tuan kepada benda yang konsisten. Apa tuan-tuan? Ialah kekal ataupun konsisten dengan Islam, dengan iman dan juga dengan amal. Ini tuan-tuan penting. Kan? Sebab apa tuan-tuan? Kita ilmu ada, tapi nak kekal, Allah bercabaran. Ya, kalau di masjid USJ kan tuan-tuan, masjid Al-Irsyad tuan-tuan, pula pengajian penuh. Ialah tuan-tuan, tak mungkin tuan-tuan kita mampu faham, tak mungkin kita mampu ingat, tak mungkin kita mampu mengamalkan apa yang kita tahu semua perkara. Kalau setiap malam tuan-tuan ada kuliah maghribnya, ada kuliah subuhnya, kuliah duha sebagainya, 40 minit tuan-tuan, 40 minit pun belum tentu lagi ingat, 4 minit ingat pemujur tuan-tuan, fokus pun begitu juga. Bila lah ustaz nak habis, aku dah lapar daripada perut ni, contoh kata kan. Tuan-tuan sekalian, nak sebutkan apa yang kita tahu, apa yang kita dah buat sekarang ni. Dah buat apa tuan-tuan? Sembahyang sunat duha 2 rakaat, dah amal cukup, alhamdulillah, istiqamah, kekal istiqamah tuan-tuan. Kan? Boleh baca Quran 1 muka 2 muka, kekal istiqamah ni Islam. Jumpa dengan orang bagi salam, kekal ke istiqamah tuan-tuan sekalian. Nampak orang susah sebagainya, kekal istiqamah, bantu tuan-tuan. Ambil tuan-tuan disebutkan oleh Nabi kita, Nabi sebut apa? Inna ahabbul a'mal ilallah, sesungguhnya amalan yang sangat disukai oleh Allah ni, kata Nabi tuan-tuan, ialah benda yang apa? Dawamuha, benda yang berterusan. Ini nak kekal istiqamah ni. Wa in qalla, sekalipun sikit. Tuan-tuan, macam kita lah hari ni boleh datang masjid, ya Allah, satu nikmat yang sangat besar. Kan? Satu nikmat yang sangat besar, walaupun tuan-tuan kita dah tak apa-apa nak gaji, tapi istiqamah tuan-tuan. Ada waktu sehari, maghrib boleh datang rumah Allah, alhamdulillah, tahniah. Isyak boleh datang rumah Allah. Tapi cuba tuan-tuan, seminggu skip tak datang rumah Allah. Macam perasaan kita tuan-tuan. Mandi tak kenyang tuan-tuan. Mandi tak basah. Kan? Makan ni tak kenyang. Biar ada perasaan, kalau aku tak datang rumah Allah, aku tak boleh duduk. Kalau boleh macam tu tuan-tuan sekalian, ialah insya-Allah tuan-tuan masih lagi Allah berikan kepada kita ini nikmat iman, cahaya hidayah pada Allah, supaya kita dekatkan diri pada Allah. Maka tuan-tuan kita kekal istiqamah dengan Islam. Sebab cabaran macam fitnah tuan-tuan, Allahu akbar, sangat banyak. Cabaran seperti fitnah tuan-tuan, ialah kita fitnah sangat banyak. Dan fitnah ni setiap hari berubah. Apa lagi fitnah tuan-tuan sekalian? Kita sebut fitnah sangat mudah. Fitnah dari soal maklumat. Hari ini dibuat satu naratif, apa-apa saja maklumat lah tuan-tuan kan. Satu naratif, satu persepsi, kata-kata ataupun apa-apa status sebagainya yang ada di media sosial. Sama ada dari berbentuk tulisan, berbentuk video, YouTuber, influencer, TikToker sebagainya. Tuan-tuan, maklumat yang diberikan, walaupun kita tidak nafikan benda-benda yang baik, tapi kita kalau berkait tentang soal hukum hakam, maklumat tentang sebagai itu dan juga ini sebelah pihak ataupun tidak sebagainya, dia bukan dilihat kepada konten semata-mata. Ialah mereka kena, tapi dilihat ialah berapa ramai yang viewers, berapa ramai yang like. Maka orang yang tengok tu, ini benda ni orang suka, orang like, orang views, ramai pula share. Ni benda ni betul lah ni, betul sungguh lah. Sebab tu tuan-tuan, antara agenda ataupun persepsi penjajah, walaupun mereka tak datang tempat kita, penjajah tuan-tuan, Inggeris tak datang dah, Jepun pun tak datang tempat kita, yang dibawa oleh barat tuan-tuan ialah penjajahan dari soal tuan-tuan, soal maklumat. Asal sahaja benda itu diulang-ulang, disebut-sebut dan berjaya menguasai pemikiran masyarakat, jadi dianggap benda itu betul walaupun benda itu tak betul. Sebab tu tuan-tuan, dalam Quran sebut apa? In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang kepada kamu ni tuan-tuan satu berita perkhabaran, kan? Satu berita tuan-tuan yang kita tak tahu, pertamanya tak tahu betul tak betul. Kita tak tahu tuan-tuan, yang bawa datang pula daripada orang yang fasik. Kan tuan-tuan, ialah fatabayyanu, hendaklah kita selidiki dulu.
Macam mana nak sedikit tuan-tuan? Allah dah bagi kaedah siap-siap dah. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kamu kepada ahli zikri. Siapa dia tuan-tuan? Ahli zikri ni ialah orang berkemahiran kalau tentang isu-isu agama. Kita kejap lagi tuan-tuan cerita tentang khutbah, kita bab fatwa sebagainya. Siapa yang berautoriti untuk tuan untuk bagi hukum hakam fatwa sebagai ialah jabatan mufti. Orang yang berautoriti. Kan? Kalau lagi soal halal-halal sebagai ialah badan autoriti tuan-tuan, contoh halal jakim sebagainya, orang buat autoriti. Tuan-tuan, kita sakit perut tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan sakit perut, ustaz hari ni sakit perut, ustaz saya migrain, saya muntah-muntah. Apakah penyakit saya ustaz? Ustaz saya sakit perut, muntah-muntah, cerit-berit, migrain. Tanya kat saya tuan-tuan, sesuai ke? Tak. Walaupun tuan-tuan saya boleh tuan-tuan cerita bab agama tu boleh lah sikit sebanyak tuan-tuan nak berkongsi sikit boleh tuan-tuan. Tanya kat saya tak betul tak betul. Tanya kat doktor. Kereta tuan-tuan, tayar tuan-tuan, bunga tak orang nak cantik. Kan tanya orang kan. Bunga tak cantik tuan-tuan, mungkin makan sikit lah. Kalau tanya kat saya tuan-tuan, ni tuan kena tukar tayar ni, ambil tayar yang mahal sikit, Michelin tahan lama. Padahal kalau tanya kat pemain, tuan kena buat balancing sikit, kena buat elemen sikit, baru okey, buat tahan lama. Itu tanya kepada orang yang sepatutnya. Hadirin yang dirahmati lagi kasih Allah sekalian, dan juga yang terakhir tuan-tuan ialah kita jangan kesampingkan, pisahkan diri kita dengan masyarakat kita dengan Al-Quran. Jadi tuan sekalian, itulah 7 perkara yang saya ingat tuan sekalian boleh kita jadikan sebagai sikit panduan dalam kita nak mencapai tuan-tuan kemerdekaan yang hakiki sebagai seorang Muslim, sebagai seorang hamba Allah. InsyaAllah lah tuan-tuan, kemerdekaan yang kita nak ialah kemerdekaan yang Allah redha kepada kita, yang akhirnya kita dijemput oleh Allah dalam keadaan yang husnul khatimah, dan akhirnya kita masuk syurga Allah dengan keredaan dan juga ihsan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita berpegang teguh sekurang-kurangnya apa yang saya kongsikan dari 7 perkara, mudah-mudahan tuan-tuan kita merdeka kita di dunia, dan juga kita tuan-tuan kita mendapat kejayaan kita di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Siru ala barakatillah. Mudah-mudahan apa yang baik itu pada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah yang kurang itu kelemahan kita. Hazal bitafil hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.